Okay, dia akan dapat kat sini, dia akan dapat read. Read, K-R-I-D, read, real inverted diminish. Okay, kemudian lebih besar daripada sini, dia akan dapat, kalau objek itu berada di infinity, dia akan dapat juga, dia akan dapat read. Okay, dekat sini awak kena tahu lah. Jadi kalau awak tengok kat sini, sekarang ini objek ini dia berada di mana? Sekarang ni objek berada terletak pada jarak 15 cm. Jadi 15 cm sebab ini dia punya F kan. Ni adalah F dia. Ni panjang fokus ni adalah 10. Jadi kalau kat sini dia akan jadi 20. Jadi image kat sini sekarang ini adalah objek berada di sini. Okey, ni adalah objek dia. Jadi awak tahu ciri-cirinya dia mesti dapat rim. Bukan, dia akan dapat rim. Dia akan dapat rim, iaitu real, inverted dan magnified. Jadi awak tengok kat sini mana yang dapat rim. Yang dapat rim, jadi automatically kalau awak tengok kat sini virtual salah, automatic B dan B ni awak boleh potong. Okey, jadi sekarang ni sama ada dia kata kat sini, sekarang ini dua-dua ini adalah real. Nyatalah ya, awak dapat dia punya nilainya adalah rim. Rim tu adalah real. So sekarang ini awak nak tahu nilai dia sama ada 6 cm ataupun 30 cm. Maka di sini image ni awak kena datang daripada apa? Yang ini awak kena dapat daripada formula. Formulanya apa? Okey, cikgu padam Okey, cikgu padam. Okey, awak dah dapat dah jawapannya sama ada jawapannya sama ada A dengan D. Jadi sekarang ni kita nak tahu dia punya jarak image saja. Jadi dah dapat jarak image, jadi awak pakailah dia punya formula. Kalau formulanya adalah 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per dengan V. Okey, di mana sekarang ini kita dah tahu dia punya U nya ada berapa. Okay, U nya adalah, kalau awak tengok sini, U nya adalah tadi berapa? U nya adalah 15. 15. F nya adalah tadi awak dapat 10. Ini cm Kita cari nilai V ni sebab kita tak tahu sama ada 6 cm ataupun 30 cm. Jadi awak isilah kat sini. Jadi 1 per 10 sama dengan 1 per U, 1 per 15. Tak perlu convert jadi meter sebab kalau awak tukar semua cm, jadi jawapan akhir je mesti dalam cm lah. Jadi dapat 1 per dengan V. Ini jadi awak tekan dengan kalkulator awak. Jadi kalau awak dapat kat sini, jadi awak akan dapat 1 per V, akan dapat kat sini awak akan dapat 0.033. Okey, sekarang niat kita bukan nak 1 per V, kita nak apa? Kita nak V. Jadi bila kita nak V, awak kena terbalikkan. Jadi awak akan dapat V adalah lebih kurang 33.3 cm. Jadi jawapannya adalah C. Okey, jelas? Kalau jelas, awak tulis ruang chat tu jelas. Okey. Jelas. Okey. Chat tu awak tulis jelas. Jadi cikgu harap awak hafal lah susunan dia kat situ. Okey jelas ya? Okey, jadi kat sini sebab itu bagus buat kata satu. Okey, sekarang ni okey, bagus. Sekarang ni kita tengok soalan berikutnya. Bila awak dah hafal benda ni, awak dah boleh buat dalam kertas benda ni. Jadi yang lain tu awak boleh buat. Okey, cuma yang kat sini sama jugalah. Kalau awak tengok darjah 21 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cekung. Okey, berhati-hati ya, nanti cikgu akan cerita mengapa berhati-hati, sebab dekat sini dia melibatkan kata cekung. Jadi bila ada persamaan 1 per F dengan 1 per U tambah dengan 1 per V, itu akan ada nilai yang dapat negatif. Okey, berapakah nilai jarak imej? Jadi kalau awak tengok kat sini sama juga. Bila ada jarak panjang fokus, bila ada panjang imej, bila ada panjang objek, dia akan ada satu persamaan yang melibatkan tiga-tiga item ni. Jadi 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V. Jadi di sini awak ingat ini adalah kanta cekung. Bila kanta cekung, nilai panjang fokus dia mesti negatif. Jadi negatif 1 per dengan 1 dengan per berapa? Jadi negatif 1 per 15 lah dekat sini kan. Sebab macam mana dapat 15? Sebab
kat sini 21. Kat sini 21 ni, ini adalah dia punya panjang image. Inilah panjang objek. Jadi 21 tolak dengan 6, dia akan dapat 15 kat sini. Sebab ni 15. Kita nak antara F kat F ni, kita nak yang belah sini saja. Ni F. Jadi memang kita nak cari nilai 1 per kalau ni, memang kita nak cari nilai 1 per B. Sebab ini adalah jarak image ni, ini adalah V. Kemudian tambah dengan tambah dengan panjang objek berapa? Jarak objek adalah 1 bahagi dengan 21. Jadi tambah 1/21. Di mana sekarang ini awak sesalah persamaan ni. Jadi awak akan dapat dekat sini adalah 1 per B. Ni nanti awak kat rumah nanti awak kira balik awak akan dapat negatif 0.114. Awak jangan risau sebab kanta cekung dia punya panjang image dia, jarak image dia memang negatif. Memang negatif sebab dia nak menunjukkan di kanta cekung. Jadi ni awak ingat ini adalah baru 1 per B. Jadi V ni awak kena terbalikkan. V ni awak kena buat 1 per dengan 0.14. Jadi V awak akan dapat kat sini, dia nilainya adalah negatif 8.77 cm. Ingat, memang kalau untuk jarak image untuk kanta cekung memang nilainya adalah negatif. Dengan panjang fokus, dua-dua ini adalah negatif sebab kita nak beza antara kanta cekung dengan kanta cembung. 8.75. Okey, tak apa, cikgu dapat tadi guna 8.75. Okey, padam balik. Okey, lebih kurang sajalah. Okey, 8.75. Ada tak jawapan dia? Ada, 8.75. Okey, hati-hati ya. Jadi cikgu harap benda ni, negatif ni, awak kena letak. Ataupun dalam soalan yang lain tu, negatif yang untuk jarak image pun awak kena letak supaya kiraan awak itu tepat. Jelas? Kalau jelas, tolong boleh pada ruang chat itu cikgu boleh tahu jelas ke tak sebelum cikgu pergi kepada soalan berikutnya. Okey, ingat ya, untuk kanta cekung, dua nilai ni, panjang fokus dengan jarak image kena letak negatif. Jadi awak jangan rasa jawapan awak tu salah, memang betul. Okey. Itu soalan nombor 26. Okey, kita tengok soalan nombor 27. Okey, soalan 27 ini menerangkan apa? Rajah 22 menunjukkan dua pembesar suara yang sama mengeluarkan frekuensi yang sama. Okey, kalau awak tengok ini bunyi kuat. Jadi kalau awak tengok kat sini, kalau bunyi kuat ini adalah interference membina. Okey, interference membina ini mesti interference membina. Ini adalah interference membina ya. Okey, cikgu pusing sikit. Okey, ini adalah interference membina ya. Jadi interference membina ini dia wujud dalam dua keadaan dia. Sama ada puncak bertemu dengan puncak ataupun lembangan tambah dengan lembangan, ataupun crash mid crash ataupun true mid true. Itu yang awak kena tahu sebab dia adalah bunyi yang kuat. Jadi dua sahaja keadaan yang menyebabkan interference membina itu berlaku. Jadi kalau awak tengok kat sini, di mana interference membina? Okey, awak tengok kat sini baik-baik. Jadi kalau awak anggap kat sini, cikgu padam balik ya. Okey, katakanlah yang mula-mula ni kita ambil puncak. Jadi puncak, kalau awak tengok P ni, ni kita ambil puncak lah sebab yang mula-mula yang cikgu buat ni yang ni puncak. Okey, ini puncak. Kemudian ini pun puncak. Jadi P ni kalau awak tengok dia adalah puncak dengan puncak. Sebab puncak dengan puncak, jadi depan P1.
Okey, kemudian kalau awak tengok lagi, awak tengok kat Q ni walaupun dia nampak macam betul ke cikgu kan Q ni kan, tapi sebenarnya yang dia tak ada line tu, dia menunjukkan kawasan apa? Dia kawasan, kalau awak tengok ini adalah kawasan lembangan. Sebab bila puncak, sebab ini puncak, ini puncak, ini pun puncak. Jadi yang tengah-tengah ini mesti jadi lembangan. Jadi ataupun true dalam bahasa Inggeris true. Jadi kalau awak tengok Q itu dia adalah lembangan dengan lembangan. Jadi lembangan dengan lembangan ataupun true dengan true pun dia dapat suatu suara yang kuat. Sebab itu kalau awak tengok kat sini, kalau R tu sebab apa salah? R tu kalau awak tengok, R tu sebab awak tengok dia puncak, okey, puncak daripada sini. Kemudian di tengah-tengah tu, itu adalah lembangan. Jadi di puncak tambah dengan lembangan, dia akan dapat interference memusnah, dia akan dapat suara yang lemah. Okey, jadi jawapannya adalah P dan Q. Mana P dan Q je tak? Jadi jawapannya adalah P dan Q. Okey, boleh? Jelas? Okey, soalan nombor 28. Okey, soalan nombor 28 ini, okey, ini kalau cikgu bahasa sikit ya. Okey, gelombang mikro, sinar X dan cahaya adalah sebahagian daripada spektrum elektromagnet. Okey, untuk spektrum elektromagnet ini, awak kena hafal susunan untuk spektrum elektromagnet ni, awak kena hafal. Okey, awak kena hafal ya. Memang kena hafal. Okey, awak kena hafal benda ni ya, supaya awak tahu. Okey, dia sebab awak tahu kena hafal. Dan awak, kalau soalannya apakah susunan panjang gelombang dalam tertib menaik? Okey, kalau awak tengok kat sini dia tertib menaik, hati-hati ya. Dia tertib menaik. Maksud kat sini dia bermula dengan lambda yang kecil, kemudian dia akan pergi kepada lambda yang besar. Sebab dia menaik. Jadi ke sana tu dia lambda dia semakin menaik. Okey. Jadi kalau awak tengok ini jawapannya, automatically awak tahulah jawapannya sinar X. Sinar X ni lambda yang paling rendah. Jadi lambda yang paling rendah kat sini. Ini kena hafal. Kemudian terus pergi ke gelombang mikro, ini adalah punya lambdanya adalah menaik. Okey, boleh ya? Kena hafal. Okey. Yang ini soalan direct ya.